Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada anda semua penonton TV3 Malaysia. Terima kasih kerana terus setia bersama TV3 dan sekarang ini anda sedang menonton Hello Doktor bersama saya Hawa Rizwana Rizwan pada petang Ahad ini 11 Disember 2022. Harapnya semua sihat walafiat. Kepada anda yang berada di rumah, harapnya semua bahagia bersama insan yang tersayang. Dan sambil-sambil tu hari ini kita nak bincangkan tentang hyperhidrosis ataupun peluh yang berlebihan. Dan bersama saya di studio pada hari ini yang menemani saya yang tak asing lagi bersama Hello Doktor ialah Dr. Kartini Farah Rahim, Consultant Dermatologist dari Avicenna Specialist Hospital dan juga Avicenna Women's Insurance Specialist Hospital. Dr. Kartini, terima kasih bersama kita hari ini. Terima kasih Hawa. Sentiasa menceriakan kita sambil-sambil kalau bagi informasi juga menghiburkan kita juga di penonton Hello Doktor. Okey, dan kepada anda mungkin ada kalanya ada masa-masa tertentu yang tangan cepat berpeluh. Adapun kalau tidur terjaga jam 2-3 pagi di katil basah, baju basah disebabkan peluh berlebihan, adapun ada apa-apa yang nak ditanyakan kepada kami di Hello Doktor TV3, boleh terus komen di Facebook kami Hello Doktor TV3 ataupun boleh hubungi kami di talian 0377261603 dan insyaAllah soalan yang bersesuaian akan kita tanyakan kepada Dr. Kartini ya. Okey, membincangkan tentang peluh Doktor, kita nak tahulah dulu awal-awal sebagai mukadimahnya. Sebenarnya apa fungsi peluh terhadap tubuh badan kita Doktor? Peluh ni adalah salah satu fungsi yang normal di mana badan kita perlu mengeluarkan airnya untuk menyejukkan badan. Okey, menyejukkan badan dengan cara mengeluarkan peluh. Kelenjar peluh ni diberi isyarat oleh satu sistem saraf, kita panggil saraf simpatetik. Jadi bila kita di dalam keadaan aktif, di dalam cuaca yang panas, kalau kita membuat kerja-kerja yang beratlah, sistem simpatetik itu akan menjadi aktif dan menyebabkan peluh kita mengeluarkan peluh lah. Kelenjar peluh kita mengeluarkan peluh. Okey. Dan kita tahu peluh ni kalau kita buat aktiviti fizikal ataupun kalau kita banyak buat kerja sikit kita akan peluh, ataupun kalau cuaca ni panas ataupun suhu panas baru kita peluh. Dan lagi satu pula, bila kita demam orang galakkan kita untuk peluh. Jadi kita nak faham juga tentang itu Doktor. Actually kalau kita berpeluh tu adalah salah satu sistem fisiologi lah. Sebab bila badan kita panas, kita tak nak kita jadi overheat. Kita dapat stroke haba. Jadi sebab tu kita mesti mengeluarkan peluh. Maknanya bukan kata kita mesti kena peluh. Tapi memang badan itu akan mengeluarkan peluh dengan sendirinya. Okey. Tapi kenapa ada orang yang mudah sangat untuk peluh, kalau duduk saja pun dah berpeluh kan, kalau panas sikit peluh. Ada orang dia okey saja, ataupun lambat sangat nak keluar peluh. Kalau bersenam tu Doktor ambil masa macam 5-6 minit baru slow peluh nak keluar. Okey. Peluh, kadar perpeluhan seorang itu berbeza-beza dengan setiap individu. Setengah orang kalau dia aktif pun dalam masa sejam kadang-kadang setengah liter saja dia berpeluh. Tetapi setengah orang 3-4 liter pun dia boleh berpeluh. So kadar tu bergantung kepada aktivitinya dan intensiti aktivitinya dan juga cuaca dan juga kepanasan ataupun kelembapan cuaca persekitaran kita. Dan juga banyak lagi faktor. Contohnya perempuan dengan lelaki. Sebenarnya perempuan akan kalau kita tengok peluh kurang daripada lelaki sebab kita punya jisim otot kita kurang, metabolisme kita mungkin kurang daripada lelaki. Dan kira muscle mass kita kurang. Dan ada pula orang susah pula nak berpeluh. Contoh kalau orang itu ada masalah saraf, untuk orang yang ada masalah stroke ataupun diabetes, ada yang orang susah untuk berpeluh. Ataupun masalah-masalah kulit seperti masalah katakan ichthyosis, ada yang orang dapat psoriasis pun. Kadang-kadang ada orang yang susah berpeluh, mereka itu senang mendapat stroke haba. Kalau
kalau habanya naik lebih daripada 40 degree Celsius, dia boleh mendapat stroke haba, dan itu adalah satu kategori yang kata membahayakan lah. Kalau kita kaitkan stroke haba dengan peluh ni macam mana, doktor? Tak, sebab tu kita mesti keluarkan peluh tu lah. supaya kita punya haba tidak tinggi, tak terlalu tinggi. So biasanya kita punya temperature, kita punya suhu ialah 37. Kita nak cuba sama ke 37, 38, tidak lebih daripada itulah kalau. Okey, maksudnya kat sini kalau orang tu susah sangat nak peluh, perlu risau? Kalau orang tu susah untuk berpeluh, dia perlu mengelakkan daripada keluar kepanasan, kan. Dia kena perlu sejukkan badan dia. Cara-cara yang lainlah, ambil air sejuk, minum dengan lebih, hidrasi, macam tu. Okey. Dan bercakap tentang hyperhidrosis ataupun mereka yang cepat peluh ataupun peluh berlebihan ni, doktor. Saya faham ada beberapa kategori juga. Ada peluh sejuk, ada peluh normal, peluh malam. Apa bezanya tiga-tiga ni, doktor? Okey, peluh normal tu yang biasalah kalau kita panas, kita keluarkan peluh lah. Dan kita bila badan kita dah sejuk, dia berhentilah. So kalau yang peluh sejuk tu, kalau kita stres, kalau kita gelisah, kita cemas, kita sympathetic drive kita tinggilah, dia akan peluh. Itu peluh sejuk. Dan peluh malam tu, itu kategori yang kita mesti jumpa doktor. Oh, ya? Sebab kadang-kadang dia boleh berkait rapat dengan masalah-masalah dalaman seperti endokrin, thyroid, diabetes, kadang-kadang kadang-kadang ubat pun boleh menyebabkan kita berpeluh waktu malam, dan juga masalah kronik, jangkitan kronik seperti tuberkulosis, HIV dan kanser seperti limfoma dan leukemia dan pelbagai lagi. Okey, doktor. Tadi bila tentang peluh sejuk, di media sosial saya pun ada yang bertanyakan juga, kenapa bila kita nervous, kalau kita gelisah, kita berpeluh, dan adakah itu normal? Yes. Sebab normal saya kata bila kita cemas, kita punya saraf simpatetik tadi, dia akan jadi aktif dan dia akan menyebabkan signal dia kepada kelenjar peluh kita. Memang kalau nervous, kalau rasa gelisah, memang kita pun tak tentu arah juga, kan, doktor? Okey, dan bercakap tentang peluh malam ini, okey, ada yang kongsikan juga bila dia bersenam di waktu petang. Memang kalau bersenam waktu petang ataupun lewat malam, bila tidur akan terjaga, beberapa jam kemudian terjaga katil basah, peluh, over peluh. Adakah itu satu benda yang serius, doktor? Kalau dia terjadi selalu, saya rasa perlulah berjumpa dengan doktor. Sebab macam saya kata tadi, kalau peluh waktu malam, kadang-kadang boleh berkait rapat dengan masalah-masalah organ dalaman. So, baik berjumpa dengan doktor dulu. Saya tak boleh nak cakaplah apa tu, kan. Ikut kondisi masing-masing. Okey, dan nampaknya anda sudah mula tanya soalan di Facebook Hello Doktor TV3. Doktor, kita ada soalan dari Izara Zulaika. Apakah faktor kurang gula dalam darah juga mempengaruhi seseorang itu mudah berpeluh apabila terlewat makan, atau bagi orang yang mengamalkan diet? Okey, doktor, kurang gula. Ya, betul. Hypoglycemia ataupun gula kita kurang daripada 4 ataupun orang tu dah biasa ada diabetes, dia punya gula dia selalu tinggi, dan tiba-tiba dia tak makan ataupun dia sakit dan darah gula dia rendah, dia boleh mendapat peluh yang banyak. Itu adalah salah satu ciri hypoglycemia. Dan dia boleh jadi pening dan dia tidak bermaya dan pelbagai lagi lah. Jadi itu berbalik kepada diet? Yes. Kalau kecil manis, dia kena cek darah dia lah. Kalau cek darahnya rendah, kena ambil benda yang manis. Okey, jadi itu antara faktor ataupun punca seseorang tu mengalami peluh yang berlebihan ataupun hyperhidrosis. Dan lepas ini nak tahulah apa antara punca ataupun faktor lain juga seseorang peluh berlebihan. Selepas ini kita akan sambung perbincangan kita bersama dengan Dr. Kartini hanya di Hello Doktor TV3. Kembali bersama kami di Hello Doktor TV3. Sama-sama kita bincangkan tentang hyperhidrosis ataupun peluh berlebihan. Pada anda yang baru saja menonton, mungkin anda mengalami kondisi seperti ini. Tangan selalu peluh, kan, kaki selalu berpeluh, ataupun ada apa-apa tips perkongsian bersama kami di Hello Doktor TV3, boleh komen di Facebook kami Hello Doktor TV3 ataupun boleh telefon kami 0377261603. Dan masih bersama kita di Hello Doktor, Dr. Kartini. Tadi kita dah sembang tentang kategori peluh. Dah ada peluh normal, peluh sejuk,
dan peluh malam. Okey, sekarang ni kita nak faham tentang anggota badan pula. Ada orang dia peluh bahagian tangan, pegang kertas sampai kertas basah. Ada orang peluh kaki, kena selalu tukar kasut, ataupun tak bedak. Ada orang di bahagian ketiak. Jadi doktor, macam mana kita nak faham tentang beza peluh-peluh dalam anggota badan ni? So hyperhidrosis ni jenis peluh yang tidak boleh terkawal. Yang terlebih tidak boleh dikawal. Ada dua jenis. Satu kita panggil primary hyperhidrosis, di mana dia localized. Dia setempat di tapak tangan, tapak kaki dan ketiak. Kadang-kadang muka dan kadang-kadang tempat-tempat lain lah. Yang jenis ini biasanya kita tak tahu pasal apa. Dan 50% adalah disebabkan oleh genetik. Keturunan, ya. Jadi tak boleh buat apa. Kadang-kadang kita tanya mak bapak kita, benda ni kita tak cerita dengan orang sebab benda ni kita agak malu ya. So biasanya dia ada di dalam keluarga kita lah. Okey, yang itu dia tidak dapat waktu malam dia tak berpeluh lah. Okey, masa dia akan dapat peluh tapak tangan tu bila dia ni dia akan lap-lap dekat tangan, dekat baju dia kalau nak bersalaman dengan orang. Okey. Yang keduanya ialah jenis yang secondary hyperhidrosis. Yang itu satu badan dia berpeluh. Satu badan berpeluh yang saya kata yang boleh berpeluh waktu malam tu. Itu saya kata yang katakan boleh disebabkan oleh masalah dalaman seperti endokrine, seperti masalah saraf dan masalah ubat-ubat dan kanser. Iaitu mesti jumpa doktor untuk mencarilah investigate apa masalah dalaman itu. Okey, jadi maksudnya kalau peluh anggota badan berbeza, masalah dalaman yang berbeza juga, doktor? Ya. Okey. Okey, itu tentang kategori peluh ni. Lepas itu kita nak tahu tentang cara-cara macam mana kita nak overcome kalau peluh di bahagian kaki, tangan dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita nak tahulah tentang punca, doktor. Tadi doktor dah sebut antaranya keturunan, antaranya genetik. Ada punca-punca lain ke? Mungkin kita punya pemakanan juga ke, gaya hidup kita ataupun kita punya tekanan mental ke, stres ke yang buatkan kita mudah peluh? Sebab kalau kita gelisah, nervous, memang automatik peluh kan? Betul. Stres adalah salah satu faktor lah yang boleh menyebabkan kita peluh dengan lebih dan kadang-kadang hormon during pregnancy pun boleh kita lebih berpeluh. Dan menstrual cycle? Yes. Kadang-kadang pregnancy, menopause, orang kata hot flashes kan. Itu pun disebabkan oleh perubahan hormon. Okey. Jadi kalau kita cakap tentang genetik ataupun keturunan, doktor. Kalau budak-budak awal-awal dah ada tanda-tanda ataupun bila kita dah dewasa? Ya, yang primary hyperhidrosis yang kita kata budak, boleh bermula masa dia umur belasan tahun atau budak-budak pun boleh dapat juga. Yang tapak tangan, tapak kaki yang localized. Okey, itu yang ada kalinya ibu bapa letak bedak ataupun kan nak kurangkan. Okey, sebelum kita teruskan perbincangan kita bersama dengan Dr. Kartini, sekarang ni kita nak saksikan satu laporan khas yang disediakan oleh wartawan kami Bella tentang pesakit yang mengalami hyperhidrosis. Jom kita saksikan apa yang dialami beliau. Masa zaman kanak-kanak dulu, kita tak tahu pun itu penyakit. Tapi perasanlah family pun noted bila bersila, tempat bersila tu basah, nanti orang akan cakap, anak puan kencing ke? Tapi masa tu mak akan cakap, tak, kaki dia berpeluh banyak. Meskipun menghidap hyperhidrosis, masalah ini sedikit pun tidak mengganggu tugas harian Dr. Rosna sebagai seorang doktor perubatan. Kebersihan dan keselesaan adalah penting ketika merawat pesakit. Oleh itu, dia akan kerap membasuh tangan dan menggunakan sapu tangan apabila perlu. Untuk saya, tangan, ketiak, tapak kaki. Sebab semua orang tak sama kalau hyperhidrosis ni kan, lain dia punya tempat dan juga extent seriousness dia tu tak sama. Tak pernah mengambil apa-apa rawatan formal ataupun rawatan yang khas untuk hyperhidrosis sebab tidak ada masalah besar dalam handle daily activities. Maksudnya kehidupan harian daripada kecil sampailah sekarang tak ada masalah besar. Jadi handle dengan uruskan sendiri menggunakan sapu tangan. Tisu tak boleh sebab tisu akan absorb. Sebab peluh tu sampai menitik pun boleh.
satu masa tangan tu terlalu kering, sangat kering sampai tegang macam tu. Bila jadi benda tu berlaku, doktor akan rasa tak selesa dan rasa macam nak demam, rasa panas. Doktor tak suka. Jadi masa tu perlukan lotion. Ini lotion. Apa-apa lotion je supaya letak sikit je pun nanti peluh tu akan keluar dengan sendiri. Ada orang yang menghadapi masalah sampai depression pasal hyperhidrosis ni. Sebab kita kan dengan kawan-kawan kadang-kadang kita perlu berinteraksi, tangan kita basah, kita boleh malu bersalaman ya. Tapi untuk doktor tidak ada masalah besar sebenarnya sepanjang dari remaja sampai dewasa juga ataupun sama pekerjaan, doktor masih boleh handle lagi tanpa ada psychological problem lah maksudnya. Alhamdulillah. Okey, kita nak ucapkan terima kasih kepada Bella atas laporan tersebut, juga kepada Dr. Rosnah yang sudi berkongsikan kepada kami di Hello Doktor dan juga kepada anda penonton Hello Doktor tentang apa yang dialami beliau. Tapi Doktor, menarik perhatian saya, katanya tak mengganggu kehidupan seharian dan rasanya bukan masalah besar apa yang dialami beliau. Tapi mungkin ada dalam kalangan mereka yang kalau peluh di bahagian kaki ataupun bahagian tertentu dia mengganggu kehidupan seharian kita sebab kita mungkin rasa segan orang sekeliling pakai baju pun kalau nampak peluh, kalau pakai kasut, peluh kita tahu akan berbau kan doktor. Jadi apa antara cabaran lain dan kesan besarlah terutamanya mereka yang mengalami hyperhidrosis ni? Okey, mungkin Dr. Rosnah ya tidak mengalami masalah gangguan emosi dan sebagainya, tetapi ramai pesakit pengidap hyperhidrosis ini datang berjumpa saya dengan keadaan yang sangat terganggu emosinya, bukan saja fizikal tetapi ya emosi dan sosial. Dan pertamanya ialah bila dia basah kan. Okey, so satu ia malu sebab orang nampak dia apa yang basah ni. Sebab nampak tumpukan di badan, di bajunya. Okey, dan kadang-kadang cebisan ini nampak air peluh tu keluar dekat muka dengan hidungnya. Itu pun dia boleh merasa malu. Dan bila dia berhadapan dengan orang, dia tak mahu bersalam, dia tidak mahu menyentuh orang sebab tangannya melekit. Dan bila orang rasa, dia rasa tak senang lah. Jadi orang tu terasa. Bila orang nampak kan muka, riak muka bila orang tu berasa tangan seseorang tu basah. Dan sebab tu orang tu dia tidak berkeyakinan, dia tidak mahu pergi membuat aktiviti dengan orang lain sebab takut basah, takut orang tengok dan sebagainya lah. Itu satu. Satu lagi, dia tidak boleh membuat kerja dengan baik. Contohlah dia nak memegang jentera berat lah, menggunakan senjata ataupun benda-benda yang tajam. Takut dia tergelincir, terlepas, ataupun kita pakai kasut kadang-kadang kalau basah pakai selipar berbunyi-bunyi dan sebagainya. Itu pun salah satu yang boleh memalukan orang yang ada hyperhidrosis. Dan satu lagi saya kata keselamatan lah kalau bahaya dia katakan juga pegang senjata. Ya. Tangan, ataupun doktor, tangan tu rasa macam kita sapu lotion lah juga. Kan? Dia lain rasa dia. Dia rasa macam melekit-lekit. Tapi dan berterusan. Sebab basahnya tidak berhenti. Kalau kita pakai lotion sekejap je dia kering. Tersejak, tapi peluh ni keluar sentiasa. Sangat tak selesa. Sangat mereka tidak selesa. mengalami hyperhidrosis ni, terutama di bahagian yang kita guna. Okey, dan soalan di Facebook semakin rancak doktor dari Era Muhammad. Doktor, arwah suami saya kerap peluh siang malam dan bertahun-tahun mengalaminya. Suatu hari dia jatuh sakit disebabkan stroke. Doktor sahkan dia mengalami hormon hyperthyroid yang terlalu tinggi. Adakah itu antara puncanya, doktor? Betul, Puan Ira, betul. Jadi, stroke dan hyperthyroid dua-dua adalah punca hyperhidrosis. Dia ada dua faktor di situ. Okey. Jadi apa yang boleh kita faham tentang situasi ini, doktor? Mungkin ada yang ada petanda-petanda tertentu yang sama. Kita sudah tahu di situ hyperthyroid dan stroke. Kedua-duanya mesti dirawatlah. Kalau kita rawat thyroidnya dengan memberi ubatan yang betul, mungkin boleh membantu hyperhidrosisnya. Okey. Dan mungkin ada yang ambil mudah, doktor, tak ambil berat. Rasa macam peluh ni benda yang biasa saja. Peluh ni sekali-sekala saja. Jadi apa antara tanda-tanda awal yang selalunya orang ambil mudah, doktor? Biasanya itulah macam Hawa kata, bila kita pegang pen kita start rasa macam benda tu terlepas. Dan kita pegang tombol kita rasa macam tak boleh nak buka banyak kali. Dan bila kita nak salam dengan orang, sebelum saja kita nak menyalam orang itu, kita akan buat begini. Tangan kita mengelap-ngelap. Tanpa sedar tu sebenarnya satu penyakit lah. Satu condition. Kadang-kadang kalau itu sekali-sekala tak apa. Sentiasa begitu. Dan itu adalah masalah.
kondisi hyperhidrosis lah, bukan kata penyakit. Kondisi. Yes, bukan penyakit. Okey, baik. Okey. Alang-alang kita bercakap tentang peluh ni kan, mungkin kalau mereka yang rasa susah nak peluh, ataupun sebab kita tahu kalau kita bersenam kita peluh, kalau kita peluh mungkin antara cara untuk turunkan berat badan. Okey, dan ada yang ambil satu aktiviti, contohnya pergi sauna seumpamanya untuk keluarkan peluh. Bagaimana, apa pandangan doktor? Untuk mengeluarkan peluh tu, kebanyakan orang mengingatkan bahawa keluar peluh tu adalah satu cara untuk detoxification. Tetapi tidak ada di dalam mana-mana jurnal, dalam mana-mana publication yang mengatakan kita perlu membuat sebegitu. Dan kita ada organ hati dan organ buah pinggang kita yang melakukan toxification, detoxification secara natural. Okey. Kita tidak perlu pergi ke sauna untuk mendetoxify. Okey, jadi kalau rasa-rasa badan ni susah sangat peluh, mungkin ada cara lain yang lebih baik lagi, doktor? Tidak perlu, saya rasa. Kalau tidak boleh peluh dengan baik, mungkin jumpa doktor dulu, tengok, tidak perlu pergi ke sauna bagi saya. Okey, baik. Di soalan seterusnya, doktor, di Facebook dari Nur Laila Muhammad Parmin, hyperhidrosis adakah boleh menyebabkan bau badan busuk? Nak kepastian, doktor? Ya, Nur Dalila. Okey, so memang kalau peluh ni yang berlebihan dan kalau ada bakteria di situ, badan kita memang ada bakteria secara natural. Dia kita panggil yang Staphylococcus, dia ada beberapa jenis Corynebacterium. Kedua-dua jenis bakteria ni kalau dia bergabung dengan peluh, dia akan membuat satu kombinasi kita panggil compound yang menyebabkan dia berbau. So kalau orang yang berpeluh banyak, patut merawat supaya tidak berbau badannya. So ada banyaklah cara-cara rawatan, nanti kita akan bincangkan. Okey. Jadi kalau contohnya badan dia senang peluh, adakah maksud badan dia memang senang berbau automatik ataupun tak semestinya? Tidak semestinya. So kalau you berpeluh, cara yang mudahlah, mandi selalu, tukar baju selalu. Kebersihan. Yes, tukar baju selalu, pakai antiperspirant. Kalau kasut kan, tukar kasut, tukar stokin selalu, pakai yang kering. Dan sebagainya. Okey, sebab kita bercakap tentang satu kondisi yang mungkin disebabkan oleh keturunan dan pastinya apa-apa pun ada cara untuk kita overcome, cara untuk kita merawat, dan saya pasti anda pun nak tahu apa antara caranya kan. Dan satu lagi Hawa, ada makanan-makanan yang boleh menyebabkan bau ketiak kita lebih. You pernah dengar kalau makan kari bawang dan makan kobis, makan brokoli. Itu saya tahu yang ada sulfur lah. Itu boleh menyebabkan berbau lebih daripada biasalah. Okey, doktor dah bagi satu perkara yang menarik dan banyak lagi kita nak tahu daripada Dr. Kartini selepas ini di Hello Doktor TV3. Jangan ke mana? Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Hello Doktor TV3, dan pada segmen kali ini kita nak alihkan fokus kita kepada penjagaan kesihatan mulut. Banyak yang kita nak tahu daripada tetamu kita yang seterusnya di Hello Doktor, iaitu Rachel Gunn, pakar produk Helion. Thank you so much, Rachel. Terima kasih bersama kami di Hello Doktor petang ni. Thank you. Kita tahu mesti sibuk jadual seharian, apalagi hari Ahad ni rehat juga kadang-kadang kan. Terima kasih bersama kami. Happy dekat sini. Happy itu yang penting. Okey, kita nak tahu tentang penjagaan kesihatan mulut. Tak kisahlah orang tu umur 8 tahun ke 80 tahun, penjagaan kesihatan mulut sangat penting sebab kita nak jumpa dengan ramai orang, nak bekerja. Tapi ada orang ambil mudah, ambil ringan tentang penjagaan kesihatan mulut. Pandangan Rachel. Okey, so Howard, ada kajian beban penyakit global pada tahun 2019 menganggarkan bahawa penyakit mulut ni boleh menjejaskan hampir 3.5 bilion orang di seluruh dunia. Dengan karies gigi kekal menjadi keadaan yang paling biasa. Di peringkat global pula, dianggarkan 2 bilion orang mengalami karies gigi dan 520 juta kanak-kanak mengalami karies gigi primer. Sebelum terlambat untuk membuat sedikit penyesuaian pada rutin harian anda untuk mengamalkan kebersihan dan penjagaan mulut yang lebih baik. Okey, mungkin ada yang sebelum ni tak biasa floss gigi, dah boleh mula sekarang, dan sekarang kita nak tahu jugalah daripada Rachel, kenapa sangat-sangat penting untuk kita menjaga kesihatan mulut kita dengan baik, Rachel? Ya, sangat penting. Anda perlu mengamalkan kesihatan gigi yang baik. Ini penting untuk mengekalkan mulut, gigi dan juga gusi yang sihat. Ini kerana tanpa penjagaan mulut yang betul,
ia akan membawa kepada beberapa penyakit mulut yang menyebabkan ketidakselesaan, menyebabkan jangkitan dan juga akan mempengaruhi cara makan, percakapan seseorang. Selain daripada itu, ia juga penting untuk penampilan dan kesejahteraan keseluruhannya. Ia akan mempunyai kesan yang besar terhadap kesihatan fizikal dan juga mental kita. Okey, jadi penjagaan ataupun rutin yang kita nampak remeh sebenarnya perlu dilakukan mulai sekarang, sebab kalau gigi dah mulai sakit ataupun penjagaan mulut dah tak berapa nak okey, jadi kita tak yakin untuk berjumpa dengan orang ramai kan. Okey, jadi kalau sekarang ni Rachel, seseorang tu nak mula jaga kesihatan mulut, kebersihan mulut secara serius, apa antara rutin mereka? Jadi Hawa, anda perlu mendapatkan maklumat dan juga mengikuti amalan dan tip yang betul. Tetapi anda juga harus mempertimbangkan peralatan yang anda gunakan yang boleh membantu anda untuk mengekalkan gigi dan gusi anda dengan baik. Ini termasuk perlulah memilih berus gigi yang anda gunakan, jenis ubat gigi yang anda gunakan, solusi pembersihan pendangkap gigi dan sebagainya. Yang pakai pendangkap gigi ataupun braces perlu penjagaan yang berbeza daripada mereka yang tak pakai braces kan. Jadi pastinya anda juga nak dapatkan maklumat yang lebih lanjut dan mungkin ada yang rasa mencabarlah, susahlah nak jaga mulut ni. Jadi apa antara usaha untuk mengatasi penjagaan kesihatan mulut dalam kalangan rakyat Malaysia? Okey, syarikat kita Helion telah menghasilkan pelbagai produk yang berasaskan sains. Jadi kita ada produk seperti Sensodyne, Parodontax dan Polident untuk memastikan kebersihan mulut yang baik di negara kita. Baik. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai solusi ini di laman website kami Sensodyne, www.sensodyne.com.my. Okey, baik. Itu maklumat yang anda boleh dapati terus ke laman web tersebut dan difahamkan Isnin yang akan datang. Ada apa ini esok sebenarnya merupakan episod terakhir program Hello Dr. Gigi. Dan rancangan ini sebenarnya Rachel bertujuan untuk menangani dan menjawab semua soalan mengenai penjagaan mulut, tentang kenapa penting untuk mengamalkan kebersihan mulut yang baik dan juga sihat dan apa yang perlu dilakukan kalau ada mengalami masalah sensasi ataupun rasa tidak selesa di bahagian mulut ataupun gigi. Jadi, macam mana, bila dan di mana kita boleh tengok Hello Dr. Gigi ni, Rachel? Okey, esok Hawa, anda boleh saksikan episod terakhir Hello Dr. Gigi pada pukul 10.50 malam di TV3. Di TV3 10.50 malam? Ya, betul. Okey, malam esok juga saya tengok, Rachel. Okey, thank you Hawa. Okey, thank you so much. Terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor. Banyak yang sudah kita bincangkan. Nak tahu lebih lanjut, tengok malam esok. Dan kita nak kembali semula untuk bincangkan tentang hyperhidrosis ataupun peluh yang berlebihan ini. Dan kita ada laporan khas untuk anda tentang pembedahan hyperhidrosis. Dan difahamkan doktor tersebut merupakan pakar pertama yang telah memulakan pembedahan hyperhidrosis di Malaysia pada tahun 2001. Jom kita saksikan. Biasanya pesakit akan tanya, doktor, apakah situasi saya serius? Saya selalu menjawab bahawa serius ke tidak bergantung sama ada yang mengganggu hidup kamu. Kita panggil pembedahan ini sebagai ETS, endoscopic thoracic sympathectomy. Kita panggil sama ada sympathectomy ataupun sympathectomy. Kalau sympathectomy maksudnya kita putuskan saraf. Dan sympathectomy di mana saya kepit saraf dengan guna klip titanium itu. Kini berada di bilik pembedahan untuk melihat sendiri bagaimana proses pembedahan hyperhidrosis dijalankan. Dan menurut Dr. Ku, pembedahan yang dijalankan hanyalah melibatkan pembedahan yang minimal atau pembedahan yang kecil dan hanya melibatkan masa lebih kurang 15 hingga 20 minit sahaja. Kalau kita lihat daripada asal-usulnya pembedahan ini, dulu tanpa ada alat-alat demikian, maka kita buat satu irisan yang panjang dan kita asingkan antara tulang rusuk untuk sampai ke rongga dada. Itu cara konvensional daripada dululah, di mana lukanya besar. Tapi dengan adanya kamera sistem, adanya endoskopi, maka kita buat dua tembok kecil, cuma 5 mm. Satu untuk masukkan apa yang kita panggil sebagai troka, dan menerusi troka itu seperti satu terowong tu kita masukkan kamera sistem. Kita lihat
rongga dada itu, kita kena pasti di mana tempatnya saraf tersebut. Dan kita gunakan satu alat untuk buat diatomy, untuk kita bakar, untuk macam kes ini di mana kita kepit saraf, kita mesti longgarkan saraf dulu. Lepas tu kita tukar alat, gunakan benda yang bawa klip itu untuk dikepil atas saraf tersebut. Bila saya mulakan pembedahan dulu, 21 tahun dulu, masa itu dari tahun 2001 sehingga 2006. Waktu itu saya putuskan saraf. Tapi saya lihat satu kesampaian utama, kerana kita bakar, maka sakit yang mereka rasai lepas pembedahan lebih serius kerana suhu daripada pembakaran yang gunakan alat tersebut. Kedua, saya rasa mereka mempunyai masalah compensatory sweating yang lebih serius. Pasien tadi dia lebih pada tangan. Ya, memang kita akan dapati bahawa tangan akan kering serta-merta dan juga jadi panas. Tetapi kita mesti tahu bahawa kita mesti berpeluh bila berlakunya panas, ya. Kerana kita nak menyujuk kat badan. So kalau dah berhenti berpeluh di tangan, itu bila dalam situasi panas, kita akan berpeluh di bahagian belakang. Hinggakan mereka mengatakan, dulunya tangan basah, sekarang tangan dah kering, tapi sekarang belakang pula jadi basah teruk. Kalau contohnya berlaku compensatory sweating kat belakang tu berlebihan, kita boleh buang tip tu. So at least sekurang-kurangnya adalah juga step untuk kita nak reverse kalau berlakunya kesan samping yang tak dapat ditangani lah. Saya selalu beritahu pasien mengenai ekspektasinya. Ya, pentingnya bila kita nak lakukan pembedahan, kita mempunyai ekspektasi yang realistik. So jangan pula harapkan tangan dah kering dan seperti orang lain tak berpeluh tempat lain. Pasti akan berpeluh tempat lain lebih pada sebelum pembedahan. Kalau ekspektasi itu ada, maka mereka akan dapat hasil yang memuaskan. Baik, terima kasih Dr. Khoo atas perkongsian bersama kami di Hello Dr. TV3. Pembedahan yang kita saksikan sebentar tadi Dr. Kartini. Adakah mereka semua yang mengalami hyperhidrosis yang kritikal akan melalui pembedahan ni, Doktor? Okey, biasanya bila pesakit berjumpa dengan saya, kita buat rawatan yang simple sahaja dahulu. Okay. Kita mulakan dengan rawatan topikal, iaitu ubat-ubat. Sapuan lotion yang mengandungi aluminium chloride hexahydrate. Aluminium chloride hexahydrate. So yang ini dia akan macam block peluh kita supaya dia tidak berpeluh. Pemakaiannya waktu malam, ya. Dan besok paginya kita basuh dan dia akan kering. Dia boleh pakai pada tangan, ketiak dan tapak kaki. Okey. Kalau itu pun tidak berkesan, the next step is sometimes kita boleh try iontophoresis, di mana ia adalah kaedah meletakkan tangan dengan kaki di dalam air tub yang mempunyai aliran elektrik yang rendah. Kita panggil iontophoresis. Dibuat di hospital lah, di klinik lah. Ya. Actually benda ni boleh dibeli. Kita akan ajar di klinik kita. Banyak ada di pasaran. So boleh try di hospital. Kalau dia rasa mudah, dia boleh buat di rumah, beli saja. Sebab dia boleh buat pada bila-bila masa saja. Jadi mudah untuk dia lah. Dan juga kalau orang tu berpeluh dengan banyak, kadang-kadang dia nak pergi ke gugup, anxiety. Ada ubat-ubat makan. Ada ubat, kalau you pernah dengar oxybutynin, glycopyrrolate, semua tu ubat makan boleh menyebabkan kering satu badan. Ubat-ubat tu tetapi kebanyakan orang mungkin tidak boleh tahan kesan-kesan sampingan seperti dry mouth, mulut kering, muka kering dan sebagainya. Itu antara dia punya side effects lah. Side effects, ubat makan. Dan kalau kegugupan, kadang-kadang kita nak pergi interview, katakan terlalu ni sampai berpeluh satu badan. Ubat makan seperti ubat makan beta blocker pun boleh, propranolol. So ada banyak benda-benda yang kita boleh try before kita pergi ke extreme measures macam rawatan surgery pembedahan. Okey. Jap, saya tertarik nama mesin tadi apa, Doktor? Iontophoresis. Iontophoresis. Okey, ini maksudnya mereka yang selalu peluh kat tangan, selalu peluh kat kaki, boleh guna saja mesin itu. Dan ada yang untuk ketiak sekali. Dan ada rawatan botox. Botox macam untuk kecantikan tu, dia boleh injek ke dalam tapak tangan, tapak kaki dan ketiak, dan juga untuk muka, untuk kecantikan sekali. Itu pun boleh dibuat. Dan ada juga mesin-mesin laser, mesin microwave, dan kadang-kadang pembedahan kecil. Kalau kawasan ketiak sikit di situ, kadang-kadang lah
doktor boleh pembedahan dibuat untuk buang di kawasan itu sahaja. Okey, jadi sebenarnya banyak doktor rawatan, doktor list tadi pun dah banyak sebenarnya. Tapi mungkin ada dalam kalangan mereka rasa macam renyah ataupun rasa macam tak perlu nak melalui rawatan. Okey, kita nak tahu apa antara kesan yang paling teruk sekali kalau mereka tak melalui rawatan ataupun ambil mudah. Tak, biasanya Hawa mereka nak rawatan, cuma mereka tidak tahu ada rawatan yang available. Kalau kita biarkan peluh, katakan kat badan kita selalu biarkan dia berpeluh sampai basah-basah seharian. Satunya, peluh tu adalah satu iritasi kulit. Kalau kita selalu berpeluh di situ, kulit tu akan jadi lembut. Dan senang mendapat eczema. Kalau kita pakai makeup, peluh di muka, apa jadi? Kita akan dapat acne, jerawat. Kita panggil masni, kan? Kalau kita basah di kawasan-kawasan ketiak selalu, dia akan berbau. Kan? Dan di kaki pun boleh berbau. Dan boleh menyebabkan kulat. Kulat air, kan? Di celah-celah jari itu biasa kita tengok. Itulah orang kata kesan-kesan yang kita hadapilah kalau kita tidak merawat peluh yang banyak. Masalah kebersihan, masalah keselesaan juga. Okey, dan tadi sebelum kita iklan tadi doktor ada sebut tentang pemakanan, makanan yang membuatkan badan kita berbau juga. Okey, mungkin satu dah ada masalah hyperhidrosis, dah peluh berlebihan juga, dan mungkin pemakanan kita selama ini pun tak membantu badan kita untuk jadi lagi elok, kan? Lagi menambah bau dan juga peluh. Doktor, kalau boleh doktor sebutkan antara pemakanan ataupun gaya hidup kita lah yang sebenarnya yang kita buat selama ini menyumbang kepada peluh yang berlebihan dan juga berbau, doktor. Peluh berlebihan tu macam saya kata tidak kena mengena dengan makanan. Lebih kepada keturunan. Tapi kalau makan spicy food, itu samalah. Stres, makan benda-benda yang panas dan pedas pun boleh menyebabkan kita peluh dengan banyaklah. Tapi kalau kata apa yang makanan patut dipantang, yes, of course lah mesti berpeluh, kan. Tapi kalau nak kata pantang tu tak adalah untuk mengurangkan peluh yang berbau. Kita kurangkanlah makan bawang merah, bawang putih, kurangkan makan yang berkari-kari, kan. Makanan yang saya kata yang ada sulfur, macam brokoli dan kobis, itu kita cuba pantanglah. Okey. Dan doktor, bila kita nak cakap tentang bedak, ada yang rasa itu antara rawatan dia juga. Kalau kita kaki selalu peluh, letak bedak, kan. Kalau bayi pun ataupun budak-budak, kita kata letak peluh di bahagian underarm dan sebagainya. Adakah memang itu antara cara untuk kita nak kurangkan peluh, letak bedak, doktor? Okey, talcum powder, bedak ni sebenarnya membantu menyerap wap ataupun airlah peluh kita. Tetapi dia tidak sebagus antiperspiran macam saya kata aluminium hydroxide. Tetapi bedak ni dia membantu kadang-kadang untuk geseran di celah-celah lipatan kulit, kan. Dia mengurangkan geseran kulit dan dia boleh mengurangkan bau sebab kadang-kadang bedak tu kita ada sedikit perfume lah. Tetapi dia tidak seperti macam saya kata antiperspiran lah. Dan juga baru-baru ni ada banyak masalah mengenai bedak talcum dan tidak disarankan untuk meletakkan bedak lagi di budak-budak lah sebab partikel powder tu kadang-kadang boleh disedut ke dalam hidung dan ke dalam paru-paru. Saluran pernafasan. Jadi kalau mereka yang senang peluh, kalau nak gunakan bedak dan sebagainya, kena ada bahan apa, doktor, antaranya? Kalau nak pakai bedak boleh saja, tetapi tidak sebaik antiperspiran macam saya kata tadi. Okey, baik. Jadi itu kita sudah dapatkan daripada doktor tentang penggunaan bedak dan banyak lagi, doktor. Kita nak bincangkan tentang hyperhidrosis dan mungkin antara langkah lain yang boleh kita lakukan untuk overcome ataupun untuk merawat kondisi ini. Sampai sini di Hello Doktor TV3, anda jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Hello Doktor TV3 untuk terus kita bincangkan tentang hyperhidrosis ataupun peluh yang berlebihan, dan terus bersama kita di Hello Doktor pada hari ini ialah Dr. Kartini. Tadi kita dah bincangkan tentang punca, tentang faktor, tentang rawatan juga. Okey, dan sekarang ni kita nak fokus di bahagian bawah lengan ataupun di bahagian ketiak, doktor. Mereka yang peluh berlebihan di situ sangat tak selesa. Pakai baju pun boleh nampak tumpukan peluh dan sebagainya. Jadi bila dah cuba macam-macam produk,
deodoran antaranya. Tapi masih ada lagi. Jadi kita nak tahulah apa antara cara lain ataupun mungkin ada spesifik deodoran yang sesuai untuk bahagian tersebut, doktor? Okey, saya nak minta semua kalau pergi ke retail pharmacy lah, tengok ingredient lah. Tengok bahan yang di dalam deodorant. Kalau ada aluminium boleh beli ataupun beli yang memang antiperspirant. Antiperspirant, ya. Maknanya dia ada aluminium chloride hexahydrate. Dalam 15 to 30% lah. You pakai antiperspirant waktu malam. Bukan waktu siang masa you nak keluar. Sebab kulit you mesti kering bila you memakai ubat tu. Dan bila you pakai, tidur, biar dia di ketiak, besok paginya you basuh. Besoknya nanti seharian you akan kering. Itu antiperspirant. Deodorant you pakai sebenarnya biasanya yang tak ada aluminium, dia akan untuk mewangikan saja. Bolehlah pakai hari-hari. Boleh pakai deodorant. Tetapi kalau yang ada aluminium tu dia memberhentikan kita punya peluh. Okey, jadi antiperspirant ataupun aluminium tu kita pakai waktu malam sahaja. Ya. Okey, adakah ini semua orang, siapa-siapa pun boleh ataupun siapa-siapa pun boleh. Ya, terutama mereka yang mempunyai bau badan ya. Pakai waktu malam sangat membantu. Sebab biasanya kalau waktu malam ada yang lebih rela macam tak letak apa-apa produk tapi lebih elok untuk letak juga. Okey, itu antara cara lain. Kalau pewangi okey, kalau memilih untuk pakai di siang hari tak sesuai antiperspirant ni, doktor? Tidak sesuai sebab dia sebenarnya untuk blokkan benda peluh tu yang itu dia kena kering ketiak kita. Jadi waktu pagi kan kita selalu berpeluh. Jadi dia tidak boleh masuk dan plug kita punya kelenjar peluh kita. Tadi saya tak sempat nak tunjuk ni kita punya kelenjar peluh. Okey. So dia kena plug di sini. So kita kena kering baru aluminium chloride itu boleh plug di sini. Jadi di waktu malam yang kita tidur tak bergerak, itu waktu yang paling sesuai untuk letak antiperspirant. Okey, baik doktor. Okey, kita nak tahulah berdasarkan pengalaman doktor, ramai pasien ataupun ramai pesakit yang berjumpa dengan doktor tentang masalah hyperhidrosis. Okey, kalau di Malaysia ni adakah sebenarnya cuaca kita juga yang membuatkan lebih sukar untuk seorang tu sembuh daripada kondisi ni, doktor? Sebab kita bukan cuaca yang sejuk. Ya, of course cuaca kita adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita peluh dengan lebih walaupun kita tak ada hyperhidrosis kan. So sebab tu kalau kita ingin mengurangkan peluh, kita kenalah cari cara-cara macam mana nak mengurangkannya dengan satu selalu cool the body, cari tempat berteduh, pakai baju-baju cotton, pakai baju yang diperbuat daripada natural. Yang senang nak kering. Senang kering, selalu mandi, tukar, lap peluh. Maknanya orang yang banyak peluh ni kena bawa tisu selalu ataupun kain, lap selalu supaya dia tidak menitik-nitik lah. Jadi itu penjagaan sendirilah kan, doktor? Okey, di Facebook kita masih lagi ada soalan. Seterusnya dari Zaitun Mat Deris. Saya suka peluh di bahagian muka. Sampai tak boleh pakai bedak akan bercapuk-capuk. Macam mana untuk mengatasi dia? Betul, doktor. Sebab kadang-kadang kita sampai kena buka aircon lah. Yalah, dengan cuaca kita kadang-kadang panas terik, kena buka aircon. Kadang-kadang pemakaian makeup ni dia tak nak lekat. Okey, ni cabaran pula. Muka senang berpeluh kadang-kadang di bahagian sini, di bahagian T-zone, doktor. Jadi macam mana tu? Nak pakai makeup pun susah, doktor. Agak susah, Puan Zaitun, tapi boleh cuba ubat makan. Macam saya kata tadi, ada beberapa jenis glycopyrrolate dan oxybutinin. Boleh cuba ataupun kalau kita ada duit lebih boleh buat botox di muka, bukan untuk kecantikannya, untuk mengurangkan peluh. Yalah, bukan saja sukar untuk apply makeup dan sebagainya, tapi kita risaukan ialah peluh dah campur dengan makeup, acne ataupun jerawat di muka juga. Okey, dan doktor, mungkin yang kalau peluh di tangan kaki satu kondisi yang biasa dalam kalangan kita kan. Tapi mungkin kalau doktor boleh kongsikan antara kondisi yang paling kritikal sekali mereka yang mengalami hyperhidrosis berdasarkan pengalaman doktor. Ada yang kondisi yang langsung berpeluh sampai badannya sentiasa berbau dan berkulat. Saya pernah dapat pasien yang tiap-tiap bulan datang penuh kulat belakang badannya. Sebab itu saya rasa kalau boleh berjumpa dengan doktor kan, jangan diam diri saja. Adakah itu sebab biar? Ya, mereka tak tahu ada rawatan. Sebab itu kalau mereka semua yang ada masalah peluh ni, jangan malu. Anda tidak berseorangan. Saya kata sebenarnya di dalam dunia ni kira-kira about 4 ke 5% populasi
mengalami masalah peluh berlebihan, tetapi ramai orang tak mahu cerita. Alah, jumpa doktor saja. Ya, senang. Jumpa doktor dan kita akan cerita. Kalau nak cuba, macam saya kata tadilah, cara pemakaian, mengeringkan badan, menggunakan antiperspiran, dan banyak lagi cara lagi yang boleh kita buat. Okey, jangan dibiarlah kan mengganggu. Ya. Seterusnya doktor di Facebook juga dari Mira Kama. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Anak saya yang pertama ada masalah penyakit peluh sejak umur 7 tahun sampai sekarang ni masih lagi dalam rawatan pakar kulit. Sekarang anak saya cakap dia mengalami peluh dalam kesejukan. Setiap kali menulis buku basah stokin kena perah. Apakah ia ada masalah kelenjar peluh dan apa kaedah rawatannya, doktor? Mengesahkan dia ada masalah hiperhidrosis atau penyakit peluh berlebihan, boleh dikatakan seluruh badan berpeluh, ketiak dia selalu berbau busuk. Sejak berusia 7 tahun. Ya, macam saya kata tadi, yang jenis ini ialah primary hyperhidrosis. Dari umur kecil, kanak-kanak pun boleh dapat. Jadi memang dia akan dapat basah tangannya, bila nak tulis pun akan melekit dan koyak kan, dia punya kertas, dan berbaulah ketiaknya. So kalau nak cuba, pakai yang aluminium hydroxide, chloride, hexahydrate tu. Walaupun kondisinya dah macam tu, doktor? Yes. Boleh lagi? Ya, boleh pakai. Secara, okey. Ya, boleh pakai untuk tapak tangan, untuk ketiak. Dia ada roll-on dan lotion yang boleh dipakai. Tak perlu pembedahan lagi lah. Maksudnya banyak lagi rawatan yang sebelum ke situ. Ya. Okey. Doktor, tentang kanak-kanak pula, adakah itu normal sebenarnya untuk mereka mengidap? Primary hyperhidrosis macam saya kata adalah satu masalah, mungkin yang keturunan lah 50%. Ibu bapa ataupun datuk nenek moyangnya mungkin ada hyperhidrosis. Okey. Ya. Dan sekarang inilah kita nak ambil kesempatan juga, doktor. Mungkin ada yang baru hari ini dengar tentang hyperhidrosis. Rupanya peluh-peluh yang selama ini bukan satu perkara yang normal. Rupanya ini hyperhidrosis ataupun peluh yang berlebihan. Macam mana sebenarnya cara kita lah sebagai masyarakat juga, sebenarnya kita nak spread the awareness, kita nak bagi kesedaran kepada orang ramai tentang perkara ini, doktor? Okey, cara kita ni lah, Hello Doktor, dan juga mereka boleh pergi ke support group dekat ada Facebook dan ada helpsweat.org adalah salah satu yang baguslah kalau kita nak join the group kan. Ya, sebab macam doktor cakaplah, satu benda yang tak menyenangkan ataupun ramai juga yang rasa segan nak kongsikan kondisi yang sebegini. Dan untuk apa-apa penyakit jugalah kadang-kadang disebabkan rasa malu dan juga seganilah seseorang tu tak mendapatkan rawatan, tak berkongsi dengan orang ramai. Jadi berdasarkan pengalaman doktor, adakah ini antara sebab yang mereka tak pergi dapat rawatan dengan segera, doktor? Saya rasa ramainya tidak tahu masalahnya dan mereka malu untuk tampil ke hadapan mengatakan saya ada masalah ini. Walaupun benda ni adalah mungkin orang kata tak ada apalah, mengambil ringan kan masalah, tapi ia adalah mengganggu emosi seseorang, mengganggu sosial, mengganggu pekerjaan mereka. Jadi mesti kita mencari pertolongan orang kan. Ya. Okey, dan kalau kepada mereka yang nak melalui rawatan, nak mendapatkan rawatan daripada doktor, dia nak tahu juga mungkin kalau berapa lama tempoh untuk nak betul-betul sembuh, dan kalau mungkin dah lalui rawatan, adakah ada kemungkinan untuk hyperhidrosis ni datang kembali? So kadang-kadang dia on off juga, doktor. Ya. Okey, rawatan yang kata untuk primary hyperhidrosis tu berpanjangan sebab bukan saya kata dipakai je dia cure. Dia kena pakai selalu. Sebab dia mungkin selama-lamanya. Mungkin. Yang kita kata secondary itu dia ada masalah dalaman. Kalau masalah dalaman, katakan masalah thyroid, dan kita rawat thyroid. Fokus on thyroid. Dan dia akan pergi. Tetapi primary itu dia akan berpanjangan dari kecil sampai mungkin sampai bila-bila. Dia kena pakai itu selalu. Jadi walaupun rasa dah lega sikit, tetap kena teruskan rutin-rutin itulah ubat-ubatan dan sebagainya. Macam iontophoresis. Dia boleh pakai sekali sehari sampai dia dah okey, dah kering. Mungkin sebulan, 2 bulan lagi, mulakan balik. Tak perlu macam hari-hari buat. Tak perlu. Kurangkanlah. Ya, kurangkan kekerapan. Kalau dah tak perlu, tak apa. Okey, baik. Seterusnya, doktor, ada perkongsian di Facebook kita dari Hashimah Kaide. Saya pernah mengalaminya, selalu peluh di tapak tangan. Sapu tangan memang selalu ada. Lagi-lagi kalau nak jawab
diperiksa sampai basah sapu tangan tu, semakin meningkat usia keadaan tu semakin berkurangan. Sekarang ni rasanya tak ada dah rasa berpeluh di tapak tangan lagi. Ini kebanyakannya macam itulah kalau peluh di bahagian tangan, ada kalanya dia dah okey. Jadi adakah dengan usia? Saya rasa mungkin ada masa kita terlalu stres kan, dia boleh mungkinlah peluhnya lebih daripada biasa, dan bila dia dah okey, dah rasa mungkin lebih matang, dia boleh mengendalikan stresnya dengan lebih baiklah. Mungkin kuranglah peluhnya. Okey, baik. Macam-macam yang sudah dikongsikan oleh penonton kita di Facebook Hello Doktor TV3, dan doktor pun terima kasih banyak-banyak kongsikan kepada kami, banyak yang kita belajar pada hari ini. Jadi di penghujung perbincangan kita, mungkin ada kata-kata akhir daripada doktor kepada penonton kita. Okey, harapan saya untuk kita punya Hello Doktor hari ini ialah kalau ada masalah berpeluh, jangan malu jumpa doktor, ataupun boleh cuba dulu beli produk yang ada antiperspiran di mana-mana retail farmasi kan. Banyak je, bukan kata tak boleh dapat, senang je dapat benda tu. Kalau tak dapat orang kata hasil yang baik, berjumpa dengan doktor. Mana-mana doktor pakar kulit di Persatuan Dermatologi Malaysia. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Dr. Kartini. Memang saya sangat-sangat suka kalau apa-apa perbincangan bersama dengan Dr. Kartini sebelum ni, kita ada bincangkan tentang masalah kulit yang lain kan, antaranya eczema dan sebagainya. Dan harapnya memberi manfaat buat semua penonton kita di Hello Doktor TV3. Dan terima kasih juga banyak-banyak kepada anda yang setia bersama kami dari awal siaran sampailah sekarang. Dan doktor kita pun dah beberapa episod sama-sama. Jadi saya pun nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang setia bersama kami di sepanjang saya di Hello Doktor TV3. Minta maaf kalau ada kekurangan. Dan kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Dan Hello Doktor pada minggu depan akan membincangkan tentang penyakit 3 serangkai. Setiap Ahad, Hello Doktor di TV3 jam 5.30 petang. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan selamat petang. Bye. Terima kasih, Doktor.